dah 11:06 saya punya jam. Okey, 11:07. Kita start Saya tak nak siapa yang lambat tu you tanggung sendirilah. Okay. Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay. Saya harap semua sihat. Okay, first thing first. Before kita start semua kelas semua ni, saya nak tanya, by right, kelas kita adalah hari Selasa 2 hingga 3 dan hari Rabu 11 hingga 1, betul kan? Okay, so kelas hari Selasa tu, you all nak kelas ke tak? Ustaz nak jawab tu. Ustaz nak jawab. Okay, hari Selasa. Okay, hari Selasa jam 12 hingga 1, siapa ada kelas? Okay, ada yang ada kelas, alright. Yang lain tak ada respon senyap. At least you respon lah dengan reaction button. Ada kelas doktor. Ada kelas tu, semua Saya ada kelas. Semua ada kelas. Okay. Semua ada kelas tu. Semua ada kelas? Sebab subjek Ada. Morfologi. Okay. Yang tu kita discuss later lah. Kita tengok macam mana. Sebab untuk subjek ni sebenarnya kita ada dalam 7 hingga 8 topik sahaja untuk you all cover. Tapi bagi saya 7 hingga 8 topik tu dah agak berat. Okay. Since it is a policy and law. Bukan you punya foods. Bukan you punya basic pun. Tapi you all kena tahu. Okay, untuk subjek ni kita akan apply the policies, laws yang ada di Malaysia dan juga di luar daripada Malaysia. Okay, so saya nak buat announcement juga. By next week, kita tak ada kelas. Okay, sebab saya tak ada. Saya kena pergi kerja lapangan untuk budak tahun 1. Okay, jangan jealous, jangan nak merungut and everything. You all punya trip, insyaAllah kita akan buat soon as soon you masuk UMT. Okay, don't need to worry. Okay, dah tak nak reaction tu. Okay, jangan bagi stres pada kami. Okay, kami dah tolong. Okay, kita akan cuba arahan daripada UMT. Okay, dan tapi sepanjang next week, saya tak ada, you ada 3 jam free masa saya punya kelas. Saya akan bagi you assignment, ada 2 assignment. Okay, tapi a very simple assignment. Okay, assignment tu saya just nak tolong you all. Saya bagi yang quite simple tapi you perlukan effort sikit lah. Right? Okay, so sekejap. So for your introduction, okay, saya share. Right. Okay, saya pun lupa dah kat mana saya nak share share slides. Alright. Okay, Microsoft PowerPoint. There we go. Okay, semua nampak tak? Alright, okay, so welcome to Subject Approach to Marine Management Policy MMS 4002. Ada sesiapa yang tersalah enroll, saya mohon anda untuk keluar daripada kelas ni. Right? So siapa yang nak dengar, yang sedang enroll, so please maintain. Alright. Okay, your syllabus. Kejap lagi saya tunjuk dan sebenarnya syllabus tu memang dah ada dalam you punya e-learn. Okay, you boleh download dan tengok. Alright, okay, this is your MyCA. Saya tak suka, kejap Okay, this is your MyCA. Okay, saya akan nilai you based on your knowledge. Okay, your critical thinking and also pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat. Which is your knowledge, kita akan ada test ujian bertulis yang mana akan ambil sebanyak 20% dan juga 40% untuk you punya final. Right? So for your critical thinking, saya akan nilai you based on your laporan. Okay, bila saya kata laporan,
ia adalah laporan sama ada bertulis ataupun video ataupun PowerPoint presentation. Okay. Yang tu saya nak tengok suggestion daripada you. Later on kita akan buat vote. Right. Pembelajaran sepanjang hayat, so menerangkan isu semasa dalam pengurusan marine melalui kajian kes dan pencarian maklumat. Yang ini juga kita akan cover on your assignment on pembentangan. Okay. So, ingat tak yang saya cakap pasal berhujah atau berdebat seperti mana Dewan Negara dan Dewan Negeri bersidang, itu akan cover on your CLO3. Okay. Okay, so these are your lecture topics. Yang you all boleh tengok dalam you punya syllabus. Okay, nanti you boleh go through sendiri. And then, okay, so saya nak tahu apa yang you all faham tentang law dan polisi. Right? So, siapa nak volunteer? Apa yang you faham? Apa itu law? Apa itu polisi? Adakah dua benda tu adalah sama? Saya nak respon. Saya nak dengar suara. Berani sikit sebelum saya pick up nama satu-satu. Tak sama. Tak sama. And then apa law? Apa polisi? Aku jawab. Okay, Syafiqah cakap law adalah garis panduan yang kena obey. Right, okay, betul. Lagi? Apa lagi? Amir, you tengah cakap dengan siapa tu? Okay, law is rule to follow. Yes, betul. Polisi ni macam dokumen. Betul. Apa lagi? Cepat. Law, undang-undang by government polisi lebih kepada sesebuah organisasi. Bolehlah. Betul lah, Dam. Lagi apa lagi? Okay, masa ni saya halalkan you all pakai Google. Okay. Masa you punya final exam, masa you punya test, saya haramkan you pakai Google. Okay, Amir. Polisi macam undang-undang yang dibuat oleh satu syarikat khas untuk dia sahaja. Ada yang salah dekat situ, tapi betul juga. Polisi insurans, yes, betul. Apa lagi? Garis panduan juga, tapi tak ikut, tak kena denda kot. Okay. Alright. Okay, so saya nak test you punya understanding on law dan polisi. Right, saya nak mohon untuk you all isi satu Google Form. Okay, sebelum saya proceed, okay, untuk kelas ni, setiap kali mula kelas and then setiap kali akhir daripada kelas, saya akan minta you isikan Google Form. Okay, itu dipanggil entry and exit survey. Okay, saya nak tengok macam mana you punya pemahaman and everything. Sebab daripada tu, saya nak akan bentukkan you punya soalan final dengan soalan test. Okay, saya tak akan straight away buat soalan susah and everything. Unfair bagi you all, right? So, saya nak you all jawab je soalan dalam Google Form tu nanti. And then, you salah, tak apa, saya tak kisah. Right? Benda ni tak akan bagi markah. Tapi benda ni akan record you punya attendance and also you punya knowledge. So, saya bagi you all 5 minit untuk isi Google Form yang saya letak dalam you punya chat room. Okay? 5 minit dari sekarang. Jam saya 11.16. So, 11.21 kita start. Right? Okay, so sila isi. Thank you. Simple je soalan dia.
TikTok. Tahu aja. Apa yang seronok sangat dengan TikTok tu? Video dia best-best lah, Doktor. Video apa? Best. Okay. TikTok, satu video tu berapa minit you boleh buat? Tak silap saya seminit tapi hari tu saya tengok ada buat lebih 2 minit tau. Baik seminit lah. Paling lama dia 3 minit. Tapi yang biasa 3 orang buat minit. seminit je. Oi, Amil awak. Izo gelak, mak slow je. Sopan. Aziza tak nak share video? Malu Doktor. Tak mandiri. Bangun lah tu. Kamera rosak. Kamera rosak, macam mana nak Tipu-tipu. buat debate nanti? TikTok boleh buat. Kamera tak boleh buka. Tak ramai pun pilih TikTok ni. Oh, you nak main game Kahoot juga ya? Nak main game Kahoot tak? Ya. Nak? Seorang je respon nak. Boleh. Nak, Nak. Doktor. Boleh je. Okay, untuk minggu ni saya tak sempat nak prepare Kahoot untuk you all. Maybe minggu-minggu akan datang, boleh? Okay. Sebab Boleh. minggu ni saya sangat sibuk. Okay, saya minta maaf, saya sangat-sangat sibuk. Saya tengah kursus. Kami ada meeting sebenarnya tadi. Ada markah. Apa Syafiqah markah apa? Dan minggu ni juga kami kena buat preparation untuk junior. Oh, you all dah ada junior kan? Untuk junior you pergi kerja lapangan. Dia orang sangat blur masuk kelas tak macam you all. Kesian dia orang first time masuk kelas. Kami ada taklimat face to face dengan dia orang. Okay. So macam blur, tak faham, bergerak pun slow. So terus masuk terus kena pergi kerja lapangan. Saya tak tahu macam mana. Amboi, udah gelakkan budak-budak Yeah. Alright, okay. So okay, dah habis belum ni? Okay, respon 71 baru. Ada lagi 6 orang. Okay. So okay, saya nak share dengan you all punya dengan you all result ni later lah, bukan sekarang lah. Well, basically ramai nak video presentation 42 orang, poster presentation, and then ada juga nak TikTok 17 orang je. 17 ke 1 ni? Sekejap. Saya tengok chat. Minit. Sekejap ya. Okay. Tasha busy pula tu. Yeah. Alright, so insyaAllah starting next week dan beberapa minggu lagi saya akan buat Kahoot. Okay. Okay, alright. Okay, so saya nak tengok you all punya pemahaman sekejap.
Okay, rata-rata macam tahu dan tak tahu, tak boleh tahu boleh membandingkan dan tak boleh membandingkan antara apa itu polisi, apa itu legal institution dan juga apa itu law. Okay, parlimen. Siapa tahu apa tu? Parlimen. Tak tahu. Alright. Okay, so kita go through kita punya slide lah. Okay, so class, saya share. So kita pergi pada topik kita yang pertama untuk subjek MMS 4002. Alright, which is approach to marine management and policy. Pendekatan dan pengurusan polisi marine. Okay? Nampak ya semua? Okay, so nota saya akan upload selepas kelas habis, right? Okay, so for the first topic is actually on the introduction of the international and national marine and laws and also policies. Okay, so ini hanya introduction sahaja. Okay, so first thing first, konsep yang paling penting dalam law and also policy adalah sustainable management concept. Okay. So, kenapa kita perlu sustain our maritime areas, resources and industries? Okay, ni adalah persoalan-persoalan yang you kena consider in order to create a law and also a policy. Alright? And then, who has the right to manage or exploit or claim ownership? Atila. Okay, so can I continue? Boleh. Yes, Doktor. Saya tak nampak you all bila saya slideshow, okay? So I need your voice respond, alright? Okay, so who has the right to manage or exploit or claim ownership? Individual, agency, public. Let's say contohnya kita tengok okay, dalam UMT. Okay, dalam UMT you ingat ada kolam hijau, kolam yang dekat belakang fakulti, dekat dengan padang belakang fakulti apa kat situ. Ataupun okay, let's say kita ambil ni lah pantai UMT, senang. Okay, pantai UMT. And then tiba-tiba ada orang luar datang buat pembangunan kat situ. So siapa yang boleh kontrol ataupun boleh claim ownership pada pantai UMT? You rasa? UMT. UMT ya. UMT. Alright. Okay, katakan bangunan UMT. Okay, kalau you all nak tahu sebenarnya bangunan di UMT atau bangunan di mana-mana badan berkanun punya kawasan, walaupun kawasan tu ada ownership dia adalah badan berkanun tu sendiri. Okay, kalau macam UMT adalah UMT sendiri, tapi bangunan ni orang yang mempunyai hak untuk membaiki bangunan adalah JKR, bukan UMT. Faham? So macam mana kita nak claim satu benda tu, siapa yang berhak, siapa yang boleh manage, siapa yang boleh eksploitasi kawasan tu, kita akan merujuk kepada law dan juga polisi. Okay, whose responsibility for any mishap such as oil spill, pollution and etc. Maksudnya dekat laut bila ada oil spill. Okay, bila ada oil spill, siapa yang akan mempunyai hak ataupun ownership untuk membersihkan oil spill tu, okay, untuk kenakan tindakan kepada orang yang membuat oil spill tu and everything. Okay, semua ni merujuk kepada law and also policy juga. And how we are going to manage and protect our marine resources. Okay, you tengok laut kita, okay, laut South China Sea. You nampak luas je kan? Tapi sampai mana you boleh point out ini kawasan kita. Dan
adakah you tahu kawasan kita tu overlap dengan kawasan Indonesia atau Singapura ataupun Thailand? Macam mana kita nak tahu? Kita perlukan satu regulation and everything. Okay, so sebab tu kita perlukan policy, regulation ataupun law, right? So management, sustainable management concept, okay. So these are the basic issue, okay, untuk kita establish satu regulation atau beberapa regulation and also policies. Okay, dia ada beberapa points macam yang saya cakap tadi, conquering and exploiting maritime areas, same way with the land and also area. Contohnya dekat, okay, sekarang kita tengok secara general dulu, right? Contohnya dekat Tasik Kenyir, right? Tasik Kenyir, dia ada bukit, dia ada air, betul? Okay. Betul. I need your Betul. voice first. Okay, dia ada tasik, dia ada air dan dia ada juga bukit. Okay, sebenarnya dekat dalam tu ada taman negeri, betul kan? Taman negeri, yes, taman negeri. Taman negeri, oh no, sorry, it is taman negara. Okay, and then dekat taman negara tu you cannot do anything, you tak boleh masuk untuk leisure, you tak boleh masuk untuk buat research. You boleh masuk tapi dengan kebenaran. Okay, kebenaran tu daripada siapa? Okay, sebenarnya pembahagian antara bukit dan air, dia tak bahagikan terus. Bukit tu kepada pihak ketengah, air tu kepada pihak let's say Jabatan Alam Sekitar. Tapi sebenarnya dia ada beberapa meter daripada kawasan bukit, and then daripada kaki bukit and then masuk kawasan air, orang ini pula yang in charge. Kawasan air sepenuhnya orang lain pula in charge. Okay, so benda-benda tu adalah berdasarkan polisi dan juga akta yang dibentuk, right? Okay, what is sustainable management? Okay, sustainable management, kalau you all tengok dekat depan ni adalah kawasan tengah yang hijau ni. So dia kena balance antara ekologi, economic and also social, right? So kita let's say kita perlu makan, betul? Kita perlu makan dan kita makan tu makanan, sumber makanan kita, contohnya ikan, right? Ikan, kita buat sangka ikan, aquaculture, tapi sometimes kita tak consider dari segi pollution, betul? So dia tak balance dari segi ekologi, tapi dia profit kepada ekonomi. Okay, sama juga dengan social. So, sustainable management adalah satu mana keadaan di mana ketiga-tiga elemen ini adalah balance antara satu sama lain. Okay. At the 2005 World Summit, okay, it was noted that this required the reconciliation of ecology, social, economy, which is we call it as 3 pillars, right? 3 teras utama of sustainable. Okay, World Summit ni sebenarnya satu convention yang yang dijalankan oleh United Nations, okay, pada beberapa tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2005, okay, yang mana UN dia gariskan 3 sustainable pillar, okay, 3 sustainable teras, 3 sustainable teras, which is economy, ecology and also social. Okay, World Summit tu kita akan go through later on untuk dengan next topic. Okay, you kena ingat, okay, the goal of 3 pillars of sustainability. Okay, untuk sustain semua benda yang berada di sekeliling kita, kita kena balancekan antara social, environment and also economy. Okay. So, macam mana nak sustain environment? Ialah untuk maintain kadar renewable resources yang kita harvest, dengan pollution yang kita create. Macam tadi, kita nak dapatkan ikan untuk kita makan, untuk ekonomi, tapi at the same time kita control juga dengan pollution yang kita hasilkan tu,
Dan juga kita kena maintain the non-renewable resources. Okay, non-renewable sources ni maksudnya bahan-bahan yang kita tak boleh renew. Okay, contohnya petroleum. Petroleum, yes, right. So economic sustainability is the ability to support and define level of economic production indefinitely. And social sustainability adalah the ability of social system, such as a country, to function at a defined level of social well-being indefinitely. So maksudnya kita kena control antara social, environment and economic, baru kita akan sustain kita punya management, right? Okay, tapi apa yang berlaku sekarang, berdasarkan 3 pillars tadi, we sustain the yield of resources, we sustain the abundance and diversity of species and ecosystem, and also we need to sustain the economic and social development tanpa comprising the existing resources for the future generation. Sometimes macam sangka ikan, kita hanya nampak pada profit, kita hanya nampak kepada food source kepada kita. Tapi kita tak sustain dia punya pollution, which is bila air tu dah pollute, dalam fish culture tu, bila air dah pollute, untuk next generation, dia dah tak boleh guna untuk buat fish culture lagi. Okay, so some of the example of sustainable development practices. Okay, yang you nampak empat-empat ni adalah contoh kepada sustainable practice yang kita boleh buat sekarang, which is solar and wind energy, yang mana kita guna pakai, kita recycle balik wind dengan solar energy tu, right? Sustainable constructions, home offices and other structures that incorporate recycle and renewable resources will be more energy efficient and stand the test of time. Maksudnya contohnya kalau you all tahu dekat Singapore, dia ada, saya lupa istilah tu, tapi dia ada green buildings, tak silap saya. Kalau you, yang paling simple, yang paling senang you tengok dekat airport Singapore. Dalam airport Singapore tu dia ada taman, dia ada air terjun and everything. Maksudnya dia ada satu bangunan yang memang environmental friendly. Crop rotation. Many farmers and gardeners are using this method as chemical-free way to reduce diseases in the soil and increase growth potential of their crops. Let's say, katakan waktu musim kering, kita sebagai farmers, kita tanam musim kering, kita tanam ubi kayu. Betul? So ubi kayu dia tak perlu banyak sangat air, so kita boleh tanam dulu, and then bila tiba musim hujan, kita harvest semua ubi kayu tu, dan musim hujan kita tanam pokok lain pula yang boleh sustain dengan air yang banyak. So itu dipanggil crop rotation. At the same time, dia akan improve juga soil quality. Right. Selebihnya you baca sendiri. Just example je tu, tak ada masalah. Sustainable development for marine resources. So tadi kita tengok secara general, secara environment, right? So sekarang kita fokus kepada marine resource. The 1998 International Year of the Ocean. The Commission emphasized the importance of international cooperation within the framework of UNCLOS and Agenda 21, in ensuring that the ocean and seas remain sustainable through integrated management, and that while respecting the sovereignty, jurisdiction, sovereign right of the coastal states, and recalling their rights and obligation in relation to protection of the marine environment, all states can benefit from the sustainable use of the oceans. Pening kan? You faham tak apa maksud ni? Siapa faham? Tak. Tak.
Tak. Okay, kita dah start masuk kepada law and policy. Okay, dia ada several statementnya you kena tengok, you kena baca. Macam yang saya dah upload dalam you punya e-learn, betul? Okay. Alright, okay, kita go through one by one. Okay. Okay, nanti untuk next punya lecture, kita akan belajar tentang UNCLOS and also Agenda 21. Apa itu UNCLOS dan apa itu Agenda 21 is actually a convention. Okay, UNCLOS stand for United Nations Convention Law of the Sea. Okay, kenapa United Nations yang buat? Sebab kita nak kerjasama, okay, kerjasama antara semua kawasan. Okay, kalau semua ni kita semua bekerjasama, so kita boleh balance everything. Okay, let's say katakan kita Malaysia, let's say Indonesia, jiran kita. Okay, dia betul-betul jaga kebersihan air tu, air laut tu dekat sekeliling dia. Tiba-tiba kita ni Malaysia pergi dump sampah lah, minyak lah, everything. So, bila tak ada kerjasama antara tu, so kita tak boleh nak sustain kita punya water quality, marine water quality. Betul? Betul. 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 Okay, you jangan fikir benda ni susah sangat. Kita just apply je, jangan risau. So, sebab tu terbentuknya UNCLOS dan juga Agenda 21. Okay, itu nama je. Right? Itu adalah nama bagi convention. Convention ni di mana dia orang ramai-ramai bersidang. Dia jemput semua negara datang untuk bersidang. Kita discuss, kita buat polisi macam ni, kita buat law macam ni. Siapa nak ikut boleh sign, siapa nak ikut boleh join. Tapi ada juga antara ramai-ramai ni yang tak nak ikut. Okay. So, at the same time, okay, based on UNCLOS and Agenda 21 ni, dia akan, maksudnya, okay, macam Indonesia tadi, okay, bila dia kontrol, dia jaga kawasan dia. So, kita Malaysia ni, kalau kita join sama sekali dengan UNCLOS ni, so kita kena hormat. Okay. Kita kena hormat, kita kena ada apa panggil sekejap negotiate. Okay, kita kena negotiate dengan Indonesia, right? Berapa amount pollution, berapa amount sampah yang kita boleh dump keluar, atau adakah kita ada cara lain, kita boleh cuba bincang dengan Indonesia. Adakah ada cara lain macam mana kita nak buang sampah kita ni? Okay, so semua tu adalah perbincangan yang diperlukan untuk kita jaga kita punya resource ni. Okay, sumber-sumber makanan kita, sumber air kita untuk next generation. Kita tak payah fikir sangat untuk kita punya sekarang. Jangan pentingkan diri sendiri. Okay, nanti anak cucu kita nanti nak makan apa, nak minum apa, kat mana dia orang nak tinggal. Betul tak? So, kita kena start fikir benda tu daripada sekarang. Okay. Alright. So, okay, kebiasaannya bila dia kata states ni adalah ahli. Okay, mana-mana negeri, mana-mana negara yang join mana-mana convention, yang mana-mana setuju dengan mana-mana convention yang diorang nak. Okay. Alright. Okay, so ini adalah antara secara ringkas poin-poin penting yang terdapat dalam Agenda 21 Chapter 17. Okay, kenapa dia dipanggil Agenda 21? Kenapa dia panggil Chapter 17? Okay, saya ada nampak beberapa soalan pop up. So, later on nanti saya jawab ya. Okay. So, Agenda 21 Chapter 17 ni macam mana dia boleh ada bentuk? Kenapa 21, kenapa 17, nanti saya akan explain later dalam next class. Hari ni introduction je, saya nak kenalkan je. So, ni adalah program area yang penting yang di-highlight dalam Agenda 21 and also Chapter 17. Right? Okay, so antaranya adalah Integrated Management and Sustainable Development of Coastal Area, Marine Environmental Protection,
Okay, so sesiapa yang rectify, siapa-siapa yang bersetuju dengan agenda 21 ni, so dia kena ada integrated management and sustained development of the coastal area. Okay, dan untuk kawasan dia sendiri. And also kena ada marine environmental protection, sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas. Okay, and then sustainable use and conservation of marine resources, living resources under national jurisdiction. Okay, under national jurisdiction, and addressing critical uncertainty for the management of the marine environment and climate change. And two more is actually on the strengthening of the international, including regional cooperation and coordination, and also sustainable development of small islands. Okay, you boleh go through one by one later on. Yang mana you tak faham, you boleh Google ataupun please make sure you ada dictionary. Okay, untuk subjek ni saya lebih suka kalau you ada dictionary, you boleh baca istilah, you boleh faham istilah untuk setiap satu. Okay, masa ni Google adalah halal, okay? Untuk you fahamkan. Right, okay, di Malaysia. Okay, di Malaysia. Okay, kita sebenarnya ada satu draft National Ocean Policies. Okay. National Ocean Policy ni yang mana kita dah bentuk, kita dah draftkan tapi kita belum boleh guna pakai lagi. Right? Sebab ada isu yang dibangkitkan. Maksudnya ada lack of objective for sea management. Kita kurang dekat bahagian sea management. Dekat bahagian marine pollution pun tak ada. And then ni antara benda-benda yang kurang di dalam draft National Ocean Policies. Over exploitation of coastal resources, under exploitation of offshore resources, multi-use conflict, lack of information of our seas, and then ketidakcukupan human resources for sea management. Okay, ni adalah satu contoh. Okay, semua okay? Okay, doktor. Semua boleh follow? Okay. Okay, doktor. Lama saya dengar tone volume tu makin rendah, makin turun. Kau fokus sangat ni. Okay. Fokus. Alright. Okay. Siapa tak faham nanti kita tanya, kita ada Q&A later on. Alright. Okay. So, saya dah tanya you all tadi kan, apa beza antara law, apakah itu law, apakah itu policy. So, ada jawapan yang betul, ada jawapan yang kurang betul sikit. And then for me, so far nampak okay kot you punya pemahaman. Okay, this is the law definition based on Oxford Dictionary and Cambridge Dictionary. Okay, you boleh baca. Well, basically, okay, law is actually a set of rules created by state institution which make laws through the authority of the states. Okay, law, undang-undang. Okay, adalah satu undang-undang, satu garis undang-undang yang dibentuk oleh satu badan yang boleh buat undang-undang. Tak semua orang boleh buat undang-undang ni. Okay, so siapa yang mempunyai hak, siapa yang mempunyai kuasa dalam satu state, satu kawasan tu, dia sahaja yang boleh buat undang-undang. Itu adalah undang-undang. Right? Okay, in law coming into force or entry into force, okay, is the process by which legislation, regulation, treaties and other legal instruments come to have legal force and effect. Okay, so undang-undang ni dia kena dibahaskan, right? Kalau okay, to came into force, a treaty or act first need to receive a required number of vote or ratification. Maksudnya, okay, kalau you all tengok dalam satu sidang Dewan Negara, okay, kalau dia nak bentuk law, okay, kalau untuk Malaysia, parlimen sahaja, okay, parlimen antara satu badan yang boleh membentuk law, yang mana dia kena dapatkan vote antara vote yang paling banyak, okay, vote yang paling banyak untuk kita rectify, okay, kita sahkan law tu boleh diguna pakai untuk kita semua, right?
Okay, ni adalah contoh undang-undang. Kita ada civil law, criminal law, contract law, okay, syariah law, property law, equity and trust, and then ada beberapa lagi. Okay, so legal institution. Okay, legal institution sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di Malaysia sahaja. Okay, ada 7 legal institution yang mana boleh membentuk undang-undang sendiri. Judiciary, legislature, executive, military and police, bureaucracy, legal profession and also civil society. Okay, yang ni slide ni okay, akan ada satu assignment. Okay, your first assignment later on saya akan terangkan. Okay, right, di Malaysia. Okay, Malaysia secara kasar ada 2 jenis undang-undang. Undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Okay, undang-undang bertulis ni hanya boleh dibentuk hanya boleh dibentuk oleh 2 sahaja, iaitu Parlimen and also DUN. Okay, so written law ni dia terbahagi kepada 2, Federal Constitution and also State Constitution. So ini adalah Parlimen, ini adalah DUN, right? So untuk Federal Constitution biasa kita akan panggil sebagai Akta. Kalau you tengok banyak-banyak perundangan dia kata akta. Itu adalah akta yang dibentuk oleh ahli parlimen, right? So state constitution biasanya kita namakan dia sebagai enactment, ordinance ataupun perundangan subsidiary. Okay? So ini adalah under state, under negeri. So ini adalah under negara, federal. Okay. Unwritten law. Unwritten law kita ada 4 jenis. Okay. Customary law, adat, undang-undang adat. Contohnya setiap bangsa ada undang-undang adat sendiri. Okay. Islamic law. Right. Kalau kejap undang-undang adat. Contohnya kalau you biasa dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada adat apa? Minangkabau. Ada pepatih. Kabau, okay. Itu dipanggil undang-undang adat. Alright, so dia ada adat dekat depan ni. Okay, customary law. Islamic law, okay, undang-undang Islam under syariah. Okay, ada beberapa. And then common law, undang-undang lazim. Okay, yang ni apply if no local status can be used to resolve the matter. Maksudnya kalau ada satu undang-undang yang tak boleh di-apply oleh ketiga-tiga undang-undang lain. Alright. And then the first doctrine of the juridici. Alright. Doktrin duluan kehakiman. Okay. Ini adalah unwritten law. Okay. Yang ni yes you kena faham dan hafal. Okay. Yang ni you tak boleh apply. Right. Sebab ni adalah jenis-jenis undang-undang. Okay. So example. Continental Shelf Act. Okay, bila you nampak akta, dia under siapa? Federal. Under Parlimen. Okay, so ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh Parlimen. Right, so you boleh tengok list ada banyak sangat. Saya dah bagi link Wikipedia. Okay, you pergi kat Wikipedia, you Google list Act of the Parliament of Malaysia. Ada banyak sangat kat dalam tu. Kalau you rajin, you nak tengok go through one by one, you are welcome. Okay. So, okay. So, saya listkan dekat sini. Example ni adalah undang-undang yang kita akan tengok later on. Continental Shelf, Environmental Quality, National Park, Exclusive Economic Zone, National Forest and also Wildlife Conservation. So kita akan go through one by one undang-undang ni later on in the next topic. Okay, so policy. Okay, ada definition of policy by Oxford and also Cambridge Dictionary. You boleh baca. Okay, basically a policy is actually a statement of intent and is implemented as a procedure or protocol. Okay, dia adalah satu kenyataan niat
Niat kita, contohnya saya nampak, okay, let's say kami pencara di FSSM suka minum kopi, betul? Contoh yang paling senang, suka minum kopi, tapi dekat bangunan kami setiap level ni tak ada mesin kopi. Okay. So kami bercadang untuk draftkan satu polisi yang mana setiap fakulti perlu sediakan coffee machine untuk kegunaan kami supaya dia boleh boost out kami punya work dalam pengajaran dan juga research. Okay. Itu adalah satu polisi, niat. Hanya niat sahaja. Right? Okay. So, policy is actually an informal rule, okay, deliberate plan of action to guide decision and achieve goal made by anyone. Okay. Semua orang boleh buat polisi. You boleh buat polisi, saya boleh buat polisi. Adik-adik you, mak ayah you, semua boleh buat polisi. Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau law, hanya badan-badan yang mempunyai kuasa seperti parlimen, DUN, siapa lagi? Polis. Okay, so you boleh tengok balik nota later on, alright? So polisi siapa-siapa je boleh buat polisi. Orang public, orang awam boleh buat polisi, sekolah boleh buat polisi. Siapa-siapa je boleh buat polisi. Tak ada masalah. Okay, right. Okay, policy can be, okay, yes, policy can be done by anyone. Okay, policies are typically promulgated or declared or proclaimed through the official written documents. Okay, kita kena buat satu draft yang bertulis. Okay, yang bertulis untuk kita bawa ke sidang Dewan Sidang Negara ke ataupun dekat Dewan Sidang Negeri ke untuk kita bentukkan satu perundangan. Okay, dia niat sahaja. Okay. In democratic system, Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan apa? Demokrasi berparlimen. Okay, good. Demokrasi berparlimen. So, in democratic system dalam Malaysia, okay, law passed by legislation, executive order, referenda, and agency rules can be all declared null and void by the courts. Okay, tapi kalau public policy can be created, revised or deleted by organisation involved in the administration of the policy. So, itu beza antara law dengan polisi. Law dia ada badan yang berkuasa untuk buat dan untuk tetapkan ini adalah law yang boleh diguna pakai oleh semua. Tapi polisi, dia hanya niat, dia hanya draft yang menghala untuk pembentukan law. Okay? Pembentukan law yang mana siapa-siapa je boleh involve, siapa-siapa boleh create, siapa-siapa boleh edit or delete. Right? Okay, nanti soalan kita tengok one by one. Right? Okay, macam mana kita nak create policy? Okay, ini secara general, right? Create by the response to issue brought before decision makers. This policy can become in the form of law and regulation. Maksudnya, contohnya isu kopi yang saya cakap tadi. Isu dia adalah kopi. Kopi ni kenapa? Sebab kita nak boost up kami punya nak boost out kami punya pengajaran and research. Itu adalah satu isu. Daripada isu tu kita boleh create policy. Policy juga can be created by governing body from the head to the state down to the city council members. And goal of public policy cannot entirely be separated from its source. Maksudnya kita ada satu source yang rigid. Kenapa kita nak create policy tu? Ada satu masalah. And then kenapa kita nak create policy tu? Kita kena justify kenapa. Apa kepentingan benda ni? Let's say pen ni. Kita ada masalah dengan pen ni. Okay. So apa kepentingan pen ni? Okay. So second assignment you akan berkait juga dengan
slide yang ini, how is a policy created. Jadi saya nak dengar pendapat you. Kenapa masalah yang you identify tu perlukan satu polisi. Polisi apa? Okay, later saya akan terangkan untuk next assignment. Alright, okay. So polisi yang sedia ada di dalam Malaysia adalah National Water Policy Resources, National Mineral Policy, National Energy Policy, National Biodiversity Policy, and National Green Technology Policy. Ini adalah antara contoh secara kasar. Okay, so you boleh Google dekat malaysia.government.my, you boleh tengok dekat sini government policies yang ada di Malaysia sahaja. Right? Ada banyak sangat. Tapi you boleh tengoklah yang mana yang you nak. Okay. So, kalau you tengok ni. Okay, paling mudah ni kawan saya, Dr. Ashraf. Okay, dia dulu student PhD dekat UMT. Sekarang dia bekerja dekat UM. Dia orang sains tapi dia adalah policy maker juga. Okay, so apa beza antara law and policy? Okay, sebagai contoh kita tengok Waze application. You all tahu Waze kan? Okay, bila you pakai Waze, okay, apa yang you nak cari dalam Waze tu? Location. Jalan. Tanggal 7. So kita nak tahu kita nak pergi ke satu destinasi, satu tempat, tapi macam mana kita nak pergi kat situ? Okay, dia punya hala tuju, dia punya jalan, ke arah mana, peraturan apa yang kita nak pakai. Right? So polisi sebenarnya adalah aim. Okay, mana kita nak pergi? Okay, destinasi tu kat mana? Itu adalah polisi. Niat kita nak pergi situ. Contohnya niat saya nak pergi airport Terengganu. Itu adalah polisi. And law, okay, jalan mana kita nak ambil. Okay, kat mana kita kena pusing kiri ke, pusing kanan ke, right? Okay, so kalau you all ingat, okay, kalau daripada UMT, you nak pergi airport, ada 2 jalan, betul? Ke ada 3 jalan? Ada berapa jalan? 2 kot. 2. 2 kot. 2 kot. Okay. Okay, so kita ambil secara kasar ada 2. Satu jalan ikut pantai, betul? Okay, satu lagi jalan ikut jalan raya federal. Okay, so kita nak ke airport, itu adalah polisi. Jalan mana yang kita nak ikut, itu adalah peraturan yang kita kena ikut, betul? Betul. So, itu adalah beza antara law dengan polisi. Faham tak? Faham doktor. Oh, Dr. Faham. Bebas nak pilih law kita lah macam tu. Macam mana? Sorry? Kan jalan pergi airport ada 2. Jadi kiranya kita kalau nak implement maksudnya macam nak law ni pun kita boleh pilih lah law mana kita nak ikut macam tu. Yes, law mana yang bersesuaian dengan kita. Okay, sebab tu ada banyak sangat law tapi tak semua law boleh pakai untuk kita. Contohnya, okay, saya nak pergi airport menggunakan jalan federal. Okay, so saya kena keluar daripada UMT. Okay, saya boleh ambil pilihan pergi kiri atau kanan. Betul, dua-dua jalan boleh pergi. Betul tak? Betul. Okay, so tu adalah law yang pertama ataupun law yang kedua. So it's up to pada kita nak pilih yang mana. Let's say saya nak jimat masa. So antara kiri dengan kanan yang mana lagi cepat? Saya rasa kiri yang lagi cepat. Kiri yang lagi sesuai sebab dia kurang traffic light. And then jalan dia agak smooth je. Betul. Kalau saya nak pilih kanan, peraturan yang kanan ni, okay, ada banyak traffic light yang you kena lalu. Betul. And then depan Uniza, you all tak ada kat sini kan. Depan Uniza tu sebenarnya dia orang buat construction jalan untuk hospital Uniza. So dia menyebabkan lagi tambah masa saya sebab ada jam. Betul.
So itu adalah peraturan yang mana saya nak guna pakai, bergantung kepada saya yang mana lagi sesuai. Betul? Itu adalah law. Okay? Alright. Okay, so saya nak tanya you all. Okay, saya tak buat Kahoot tapi saya buat soalan ni. Okay, who is the head of Malaysia? Agung. Agung. Agong. Betul lah. Yang di-Pertuan. Yang di-Pertuan lagi. Okay, YDEA. Okay. Who is the head of Malaysia government? Perdana Bagi Menteri. dia. Perdana Prime Menteri. Minister. Abah. Okay, Prime Minister. Prime Minister. Yes. So ini adalah antara orang-orang yang penting dalam pembentukan undang-undang. Okay. Okay, so ocean resources and use. Okay, kenapa ocean resource ni penting untuk kita? Okay, ni adalah kepentingan dia. Okay, the use of ocean for transportation as a pertinent and also as a sink for waste are among its others. Maksudnya, okay, kita ahli marine. You are mariners, right? Okay, you tahu ocean, laut, air dekat laut tu semua tu boleh digunakan untuk kita punya transportation. Okay, kita nak pergi pulau, kita nak pergi ke kawasan lain, kita boleh gunakan dia sebagai satu jalan untuk kita ke sana. Right. Dalam ocean juga adalah the main source kita punya protein. Okay, contoh-contoh protein tu apa? Kan. Daging, Soto, Tak. Sotong. contoh garam, obok-obok, Orang Tak makan. makan. tak makan obok-obok. Allergy. Kerak. Seriously, you tak pernah makan obok-obok ke? Tak benar. tak benar. Boleh makan ke? Sekolah, right? Kuda laut. Tak bahaya doktor. Tak bahaya. Kalau you all pergi makan sushi, obok-obok antara satu hidangan yang sedap. Rasa dia, dia nampak macam sekeping jelly. Dia rasa a bit crunchy. Kalau siapa yang biasa makan sushi lah. Tapi, Ada doktor. kalau you all pernah makan masa sekolah dulu, ada satu snack, dia dekat lidi tu, lepas tu dia ada sekeping. Sate tu. Pernah makan tak? Sate Bukan nama ikan tu. satu ikan ke doktor? Sate ikan. Bukan ke doktor? Itu daripada obok-obok. No. Ya ke? Bukan ikan ke Oh doktor? ya ke? Air. Gambar Okay, ikan. you all Google. Kena You all scam. Google. Bukan bayar You doktor. all Google. Kami kena scam. Kena scam. Scam doktor. Ini satu penipuan. Okay, Ada Google. Okay, you kena cari kebenaran tu sendiri. Saya boleh treat you macam-macam. Diorang buat polisi ni doktor. Mungkin lah dia tulis sini sate jellyfish. Sate jellyfish. Okay. You kena share. Google lepas ni. Alright? Okay. So, itu adalah kepentingan kita punya ocean. Okay, ocean ni juga dia adalah satu tempat untuk marine organisms punya habitats. Tempat tinggal dia orang. Betul kan? And then daripada ocean juga kita boleh dapatkan petroleum. Kita punya fuel source. Betul? So, daripada ocean, apa lagi yang kita boleh dapat daripada situ? Kita boleh dapat tak gold? Emas? Boleh. Boleh. Mutiara. Minyak. Mutiara, yes. Garam. Okay, so Belian. gold, mutiara, belian, kalau kawasan tu ada mineral yang sesuai untuk belian, yes, why not? Memang kita boleh dapatkan. Tapi hak kita kat mana sebenarnya dalam ocean tu untuk kita ambil semua mineral ataupun ikan tu semua tu. You all tahu tak kat mana? Tak tahu. Okay, so yang tu kita akan belajar next. Okay, sampai garisan mana je hak Malaysia. Okay, tak semua kawasan kita boleh ambil. Okay, macam in between Singapore dengan Malaysia. In between Singapore dengan Johor kan. Strait of Johor, kecil tu.
atau sometimes dia orang panggil juga Strait of Singapore. Macam mana dia orang bahagikan kawasan tu? You tahu tak? You tak tahu kan? Tak tahu. You don't have any idea kan? So sebab tu kena ada law dengan polisi untuk menjaga kesejahteraan antara dua state, dua badan. Okay? Antara Malaysia and also Singapore. Okay, so ini adalah antara kegunaan yang penting ocean kepada manusia. Right, under commercial fishing, recreational, shipping, aquaculture, ocean dumping. Okay, untuk defense pun ada, untuk weapon test and everything, coastal development, ada agriculture and everything. So, semua ocean users ni, semua kegunaan laut kita ni akan menyebabkan timbulnya, okay, some leading policy issues. Timbulnya beberapa isu yang berbeza. Contohnya kita tengok ocean dumping. Okay, ocean dumping kita dump macam-macam kat dalam air laut kita. Let's say, biasanya yang you all nampak, biasanya US dia buat ocean dumping, betul? Okay, so antara waste yang dia orang dispose adalah radioactive, chemical waste, okay, and also pollutants. So bahan-bahan ni dia akan menyebabkan pollution pada kita punya ocean. Dan dia tak akan stick pada kawasan tu sahaja. Dia akan bergerak ke arah kawasan lain mengikut arus. Betul. Sebab you ingat tak eutrophication pula dah. Sorry. Current cycle tu. Apa nama dia? Ingat tak? Global warming. Ocean Yes. Giant. Yes. Ocean giants and everything semua tu kan. Ke dah lupa dah benda-benda tu. You dah tinggal kat belakang lah. Okay. So benda-benda tu adalah pergerakan arus di laut kita. Laut seluruh dunia. Okay. So waste yang kita dump dalam ocean tu sebenarnya dia akan bergerak mengikut arus untuk ke tempat yang lain. Okay. Untuk next punya kelas saya ada satu video yang comel dan menarik untuk you all tengok. Tapi itu untuk next topik ke berapa? Saya tak ingat. Nanti kita tengok, saya share. Right? Okay, and then antara the last part on introduction, right? You ada lagi 50 minutes. Okay, ni adalah saya dah senaraikan beberapa terminologi, okay, yang mana saya rasa agak penting untuk you all faham. Okay, ini saya ambil daripada buku. Saya tak create sendiri, saya tak Google. Right, ini adalah daripada buku ni. Buku ni dikeluarkan oleh Maritime Institution of Malaysia, Institut Maritim Malaysia. Okay, diorang antara orang-orang yang penting dalam marine management policy. Okay. So ni adalah antara beberapa terms yang you kena faham sebab bila you go through semua akta, semua polisi yang saya share dalam e-learn tu ada perkataan-perkataan acceptance, accession, act, parliament, adoption and everything. So saya nak you baca, you fahamkan. Okay. Kalau ada soalan-soalan yang saya akan bagi adalah berdasarkan pemahaman you. Okay, bukan you baca one by one, bukan you hafal everything. You faham macam mana, you tulis macam tu. Okay? Boleh? So you baca later lah. Boleh? Ke you nak go through one by one? Okay, you baca later, you tak faham, you message saya dalam group, kita discuss. Boleh? Saya rasa you all kat tepi. Okay, alright. Okay, Doktor. Okay, good. So, in conclusion, apa itu law, apa itu polisi, you boleh define tak? Boleh kan? Senang je kan? So, untuk membentuk satu polisi,
kita perlukan idea kita, okay, kita perlukan evidence saintifik ataupun tak secara sosial, secara saintifik. Kita perlukan fakta daripada persekitaran kita, and then kita punya isu, and kita kena discuss and everything, dia come out dengan, kita kena draft polisi tu, kita come out polisi. And then at the end, polisi ni kita perlu bawa ke badan-badan yang berkuasa untuk kita bahaskan beberapa kali untuk kita bentukkan satu undang-undang, satu law. So itu sahaja law dan polisi. Itu sahaja pengenalan. Okay. So boleh terima? Boleh. Senyap je, senyap je. Faham? Mengantuk. Ada yang dah tidur? Habis. Tak ada. Tak ada. Okay, so kita go through soalan Okay, dekat chat room banyak ke soalan ni? Alright, okay. Okay, dalam Malaysia jabatan apa yang terlibat dengan UNCLOS ni? Okay, UNCLOS, okay, dia adalah satu convention yang mana dia ada beberapa perkara kat dalam tu. Dia ada on marine pollution, dia ada on economic zone, exclusive economic zone, EEZ. Pernah dengar tak EEZ tu apa? Benar, itu adalah kawasan eksklusif untuk setiap kawasan. Sebenarnya dia ada beberapa istilah untuk kawasan di laut sebenarnya. Nanti kita tengok one by one, later on in next. And then, banyak jabatan sebenarnya yang terlibat dengan UNCLOS ni. Okay. Antaranya adalah jabatan alam sekitar. Okay, jabatan alam sekitar ni for sure sebab dia berkait dengan alam sekitar. Dekat darat, dekat laut, dekat pulau and everything. Okay, itu antaranya. Okay, so akan ada beberapa lagi yang terlibat dengan UNCLOS ni. Saya akan tunjukkan next. Sekejap, 2 minit. Sekejapnya, Afiq makan. Okay. Makan. Saya tak kisah. You nak makan masa kelas, you nak minum, you nak pergi mana, boleh. Janji you fokus. Jadi saya tanya soalan, you boleh jawab. Boleh? Boleh. Ni, Right. saya makan obo-obo ni. Betul. Mantap sedap. lah. Okay. So Share maksudnya soalan daripada Izzati, maknanya polisi kita boleh bubarkan pada bila-bila masa. Yes, boleh. Tak ada masalah. Boleh makan ke obo-obo? Boleh. Sedap ke obo-obo? Saya suka sedap je. Rasa macam sotong. A bit macam sotong. Tapi for me, saya prefer obo-obo lagi daripada sotong. Sotong lagi lembut. Okay. Okay, untuk RI boleh ke intern dekat jabatan-jabatan yang terlibat dengan UNCLOS? Boleh, tak ada masalah. You nak intern dekat mana-mana jabatan pun boleh, tak ada masalah. Cuma bergantung pada mereka nak terima atau tak. Okay, antara jabatan yang terlibat dengan polisi marine ni lagi satu adalah jabatan laut. Okay, jabatan laut itu hanya boleh dipakai di kawasan peninsula Malaysia sahaja. Right? Dekat Sabah Sarawak dia ada jabatan yang berlainan. Okay, semua tu saya akan tunjuk pada you all dalam next punya topik.
Okey, ada soalan lagi tak? Doktor. Ya, Sadam. Tanya sikit boleh ke? Boleh. Tanya banyak pun boleh. Kan kita ada polisi kan. Kita ada polisi. Setengah organisation tu dia ada polisi dia. Jadi kalau langgar polisi, adakah dia salah ataupun boleh kena tindakan? Okey. Melanggar polisi, kalau polisi itu mengguna pakai akta yang sedia ada, so kalau mengikut akta tu kita salah, so kita salah. Okey. Jadi kiranya polisi ni dia berkaitan dengan akta jugalah. Yes, sesetengah polisi, ya, dia berkaitan dengan akta. And then biasanya dia akan guideline terus secara spesifik. Okay, secara spesifik. Okay, let's say macam saya nak terangkan you all sekarang ke? Sebab nanti kita akan ada beberapa case study. Okay, kita akan ada case study. Contohnya telur penyu. Okay, isu yang you all selalu cakap. Isu yang you all selalu dengar tentang telur penyu. You kenal Dr. Uzi kan? Tim Citru kan? Alright. Okay, so Dr. Uzi dia fight untuk tidak makan telur penyu. Sebab kenapa? Sebab kita tak nak bagi penyu pupus. Okay, penyu dah diklasifikasi sebagai endangered species. Betul? So, tapi tak ada apa yang tepat yang kita boleh guna pakai untuk tidak boleh makan telur penyu. Atau tidak boleh ambil jual telur penyu. Alright? So, tapi ada beberapa polisi yang gariskan benda tu yang kita boleh guna pakai. Okay? So, kita kena tengok kesesuaian polisi, kesesuaian akta yang mana ada. Sebab tu dalam e-learn, saya list out banyak sangat akta, banyak sangat polisi. Certain, tapi tak semualah. Yang you all boleh guna pakai, kita boleh rujuk satu-satu statement dia. Okay, setiap words tu sebenarnya penting dalam akta dan polisi. Okay? Okay dah? Bila? Okey. Okay. Alright. Akta dan polisi berhubung kait. Yes. Polisi boleh dibubarkan melibatkan organisasi. Alright. Polisi hanya boleh dibubarkan melibatkan organisasi yang bentuk yang draftkan polisi. Okay. Orang yang tidak membentuk, orang yang tidak terlibat dengan pembentukan polisi, dia tak ada hak untuk bentukkan. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya nak tunjuk you all punya assignment. Doktor, saya nak tanya. Doktor, kan yang 3W, 3C yang untuk COVID-19 tu, kira tu polisi Sebab kan kita ada niat nak kurangkan. So kira tu polisi yang KKM bagilah macam tu. Okey, dia ada contohnya macam NOP tadi, National Ocean Policy tadi tu kan. Benda tu adalah satu draft sahaja. Okay. Saya tak sure 3N3C, apa saya tak ingat lah. Okay, saya tak sure itu adalah satu draft sahaja atau memang polisi itu dah dibentuk. So kita boleh check balik. Sebab itu adalah satu niat. Okay, itu adalah satu polisi. Sama ada polisi itu dah betul-betul diboleh guna pakai ataupun hanya draft sahaja. So kita kena check balik, kita kena tengok. Okay, so yang tu kita boleh check, kita boleh tengok under KKM punya website. Biasanya kebanyakan polisi akta ni diorang akan letak dalam under department yang berbeza. Okay, siapa yang ada kuasa, department tu akan jaga akta dan polisi tu. Right? Okay, ada soalan lagi? Tak ada dah? Okay, kalau tak ada, saya nak tunjuk you all punya assignment. Kita ada 2 assignment. Alright. Saya dah minta you all buat group kan? Dah ada group kan? Alright. Okay, your first assignment. Okay, this is your first assignment. Okay.
Deadline dia adalah hari Selasa 6 hari bulan 4 2021 pada jam 11.59 PM. Ini adalah group assignment. Apa yang you kena buat? Okay. Based on legal institution yang saya list tadi. Sebab tu saya tak go through one by one. Okay. Saya nak you all define secara jelas. Okay. Apakah itu yang dimaksudkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legal institution ni? Setiap satu. Apa yang dimaksudkan oleh this institution? Okay, dia punya purposes. And then contoh. Okay. And also some references untuk setiap daripada mana you dapat semua ni. Okay. You tak perlu salin, saya akan upload dalam e-learn. Don't worry. Saya rasa saya dah upload dalam e-learn tadi. So tak payah salin. So I nak you all define everything clearly. Okay. And then you masukkan few points yang sini. And then I want you to do a video presentation. Okay. Video presentation and then submit ke dalam e-learn. Hanya group representative sahaja submit. Satu je. Okay, tak perlu semua. Okay, seorang wakil sahaja. Okay, and then dalam group assignment ni you jangan risau. Ada sesiapa yang tak buat you punya assignment tu, kita ada peer assessment. Okay, peer assessment tu you boleh klik dalam file PowerPoint ni ataupun dalam e-learn pun saya ada masukkan. So each of you have to evaluate your team members macam biasa, macam semester lepas. Boleh kan? Tak ada masalah kan? Senang je kan? Okay. You kena tahu dia punya metric numbers and then you isilah apa yang bersesuaian. Okay. Kalau dia tak contribute, jangan bagi markah kesian. Bagi yang betul. Right? So dia punya rubrics, you have to define the definition, purposes, example, your creativity untuk buat video tu and also some references. Faham tak? Okay tak? Okay. Okay. Alright. So for your... Yeah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So that is your first assignment. Right? Okay. Your second assignment. Second assignment is actually an individual assignment, right? Yang ni senang je. Okay, yang ni saya boleh nego dengan you all, you nak bila deadline dia. Okay, kita tengok dulu assignment ni apa. Nampak tak? Ataupun nak saya slideshow? Slideshow tu. Individual assignment. Okay, individual assignment. Okay, you ambil phone you. Ambil phone you. You pergi kat luar daripada rumah you. Pergi luar, you tengok, you pusing. Alam sekitar. Saya nak isu alam sekitar. Apa masalah alam sekitar yang you boleh identify? Just right a step daripada you punya pintu rumah je. Tak perlu keluar naik motor, kereta and everything. Tak perlu. Saya nak tengok apa masalah yang you boleh identify dekat sekeliling you. Alright. Contohnya. Open. Ya? Yeah? Sorry, salah. Alright. So you keluar, you identify masalah alam sekitar yang di luar tu. Tak kisah. Yang simple pun boleh. Let's say you kata you ada kucing. Okay. You ada kucing and then you ada ayam. Diorang selalu gaduh. So tu adalah masalah you. Boleh, tak ada masalah. Saya boleh terima. Okay. And then you nampak you punya objek, kucing, you nampak you punya masalah ataupun isu kucing dengan ayam tu. And then you record you punya video. Cakap, doktor, ni adalah masalah saya. Okay. Ni adalah masalah saya. Apa masalah diorang? Diorang ni selalu gaduh sampai you tak boleh nak tidur. Let's say lah. Diorang gaduh, diorang sangat bising, you tak boleh nak tidur, you tak boleh nak fokus dalam you punya kelas. Right. So, you bagi tahu masalah tu betul-betul in detail and then you rasa apa jenis polisi atau yang boleh you guna atau yang boleh you create, you bentukkan satu polisi ataupun undang-undang untuk kucing dengan ayam tak bergaduh.
supaya you boleh tidur, you boleh fokus dalam you punya kelas untuk selesaikan masalah. So you boleh cakap anything dalam video tu, just pakai you punya phone video, tak ada masalah. You record, you nak ada text ke apa ke, it's up to you. You tak nak make up, you nak bangun tidur, you nak terus pergi buat video pun tak ada masalah. Saya nak point tu je. Apa masalah tu, and you rasa apa cadangan polisi yang you boleh bentuk ataupun undang-undang yang you boleh bentuk untuk selesaikan masalah you. So video tu dalam 5 hingga 10 minit je. Senang je, simple. Once dah siap record, you submit dalam e-learn. Tu je. Simple je. And then saya perlukan deadline. Okay, sekejap lagi kita discuss. Okay, you ada soalan tak untuk second assignment? Yes, it is very simple. Jiran suka blok parking. Jiran suka blok parking tu bukan masalah alam sekitar, betul tak? Okay. Berkaitan dengan flora and fauna. Okay, jangan Macam berkaitan. sampah. Ya, sampah. Okay, sampah. Doktor, Yes. kalau pencemaran bunyi boleh doktor? Pencemaran bunyi boleh. Okay. Pencemaran bunyi Ya. kalau dalam air sebenarnya dia boleh merosakkan fungsi apa? Frekuensi ikan-ikan kat dalam air. Ni isu apa? Exhaust bising. Azon bising. Ya. Boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh, saya okey je. Alright. You boleh bebas pilih apa-apa. Jiran suka blok parking, boleh lah. Saya boleh terima lah. Okay, saya bagi kebebasan. It's up to you. Okay, you identify satu masalah, you justify, you bagi satu solution, you boleh bagi suggestion. Apa jenis polisi ataupun akta yang you boleh bentuk. Okay. Satu isu saja. Satu je. Saya tak nak banyak-banyak. Tapi minimum 5 minit. Okay, 5 minit. Maksimum 10 minit. Saya tak nak panjang-panjang. Okay. Dan make sure ada muka Doktor. dalam cakap tu. Boleh? Doktor, saya ada soalan. Yes. Amira. Doktor. Okay, sekejap. Sabarlah Madin. Yang akta tu kita buat sendiri ke doktor? Ke akta yang sedia ada dalam negara? Yang you buat sendiri je. Cadangan daripada you. Okay? Okey, Okay, Mira. Apa dia, Mira? Tak, saya nak tanya, kan kita kena bagi polisi ataupun apa-apa akta lah kan. So kena in detail ataupun just kita sebutkan akta yang dah ada tu untuk relatekan dengan isu yang kita nak bentangkan. Okay. Akta atau polisi tu you cadangkan. You nak bentuk akta apa, you nak bentuk polisi apa. Okay. You tak perlu cari akta dalam buku semua tu. No ni. Saya tak nak you all go through semua tu lagi. Kita ringan je dulu. Okay, kita ringan je dulu. Relax je dulu. Nanti you masuk untuk bahas nanti yang tu, yes, you kena pakai semua ni. Okay, saya nak tengok you punya kemahiran untuk identify satu masalah dan kemahiran cadangan you, pendapat you. Apa yang you boleh cadangkan. Okay, boleh? Boleh, Mira? Okay, faham doktor. Okay, faham. Okay, so, okay, kejap kita tengok soalan dekat chat. Sampah, yes, boleh. Isu pasal sampah boleh, tak ada masalah. Ayam kat rumah saya, yes, boleh. Ayam kat rumah bising, boleh. Tapi dia bising tu apa kesan dia kepada alam sekitar ke, kepada kita ke? Okay, you kena clarify betul-betul apa masalah dia. Okay. Kumota, is that the policy is what we can do to solve the problem, doctor? You suggest, Kumota, you suggest apa je polisi yang you rasa sesuai untuk you bentuk? Saya cuma nak pandangan you sahaja. Tak perlu straight away Google dalam buku ataupun Google and everything dalam department mana. Bahasa bebas, yes, bolehlah bebas ke you nak English?
Manglish. Manglish. Okay, bahasa bebas lah. Sebab saya tahu certain ni boleh je lah bahasa bebas. Okay, sebab tak ada dalam kriteria you punya assessment, saya kena tengok you punya language. So tak ada masalah. Cadangan mewujudkan akta, yes, you cadangkan apa akta ataupun kita ginilah. Kita cadangkan polisi lah. Kita jangan cadangkan akta Okay, you cadangkan polisi. Polisi apa yang sesuai. Kena ada muka, yes. Saya rakam, yes. Kena ada muka. Saya nak tengok muka you all. Kalau tak ada, saya potong markah. Oh, soalan last ni kalau kalau Mami suka sonda kebun kat rumah, boleh. Boleh. Kalau dia ada negative impact kepada environment ataupun kita. Okay? Kalau ada negative impact pada ekonomi pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Everything? Semua clear? Izzah Semua kucing okay? okay betul. Ya, doktor. Okay. Ada soalan lagi tak? Tentang you punya assignment. Doktor, untuk assignment satu tu, doktor nak berapa minit? Assignment satu tak kisah. Tak kisah berapa minit as long as you fulfill rubrics yang saya tulis tu. You kena define apa lagi? Saya pun lupa sekejap. Assignment satu you kena bagi definition, dia punya purpose and you bagi example. Itu je. Yeah. Tapi kalau boleh saya nak in detail dia punya definition and juga purposes. Right? And also your references. Kalau you boleh fulfill ketiga 5 item, definition, purposes, example, creativity, and also you punya list of references. Kalau semua tu complete, then insyaAllah you dapat full mark. Maybe, okay, tengok you punya komitmen macam mana. Okay, ada soalan lagi tak? Doktor, Yeah. untuk assignment 2 ni, doktor nak berapa polisi paling kurang? Satu je. Okay, soalan ni, soalan Ami adalah sama dengan soalan Syangka kat dalam ni. Satu pun dah cukup. Kalau you nak 2 atau 3 pun boleh. Lagi bagus. Okay, based on your creativity. Atilah yang reka-reka lah. Polisi tu you reka sendiri. Pendapat you sendiri. Okay, tapi isu tu betul. Real. Okay. Pasal haiwan boleh tak doktor? Boleh. Pasal haiwan boleh. Okay. Amin, saya dah baca soalan you. Kalau ada khinzir kacau tanaman mak saya boleh jadi isu? Boleh. Tak ada masalah. Good. Doktor, yang assignment 2 tadi due 3 bulan? Assignment 2, 3 hari bulan. Yang tu saya nak discuss dengan you all. Nak tanya you all pendapat. Okay, group presentation duration berapa? Saya tak bagi limit. It's up to you. Tapi janganlah panjang sangat. Okay, janganlah panjang sangat. Yang bersesuaian sahaja. Right? Kalau you rasa you dah define penuh, you dah bagi ke semua purposes, you dah bagi example yang cukup, list of reference yang cukup dan menarik video you tu, and then should be no problem. Okay? Satu isu sahaja. Okay, saya tak nak banyak-banyak. Assignment 1, berapa orang perlu present untuk video? Okay, assignment 1, berapa orang boleh present untuk video is up to you. Okay, tapi make sure you ingat you ada peer assessment. Kalau you rasa nak fair and square, semua present. Okay. Saya tak tetapkan, saya tak gariskan berapa orang present and everything. Tapi you fikir sendiri sebab you dah masuk tahun 2, nak masuk tahun 3 dah next semester kan. So, saya harap you all dah matang untuk buat decision sendiri. Macam mana you nak negotiate dengan team members. Okay. Alright. Okay, assignment 2. Individual punya assignment tu, you nak bila deadline? Suggestion. hari bulan. Berapa hari bulan?
10 hari bulan. 10 hari bulan. Alright, lagi? Ada suggestion lain tak? Siapa nak suggest lagi tarikh? It's up to you. Sebab nanti you akan ada the third assignment. Third assignment you adalah persidangan tu. 24 bulan 4. 24 hari bulan 4. Kuat sangat tu. Kalau saya bagi 15 hari bulan 4, okey? Boleh. 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 Doktor. Okay, so 15 hari bulan 4 adalah hari Khamis. Okay? So you submit 15 hari bulan 4 and then ke dalam e-learn, right? Okay. So kejap lagi saya edit balik assignment deadline dalam e-learn sebab saya dah upload dalam e-learn. Right? Okay, so ada soalan lagi tak? Tak ada lagi doktor, so far tak ada. So far tak ada lagi, okay? Right, senang je kan? Memang betul Anif, kita kena ada masa. sorry again, saya tak dengar. Yang second assignment tu memang kena betul-betul depan rumah ke? Taklah, you keluar lah. Tapi taklah perlu naik motor, naik kereta pergi jauh. No, Nik, saya tak nak. Tak perlu jauh-jauh. Okay, saya tak nak menyusahkan you all, saya nak memudahkan you all. Sebab tu saya cakap you keluar satu step daripada rumah, you tengok sekeliling. Tapi kalau yang duduk, tak ada duduk asrama kan. So, kalau you duduk dekat flat ke dekat apartment ke, yes, you kena turun sikit. Tengok apa yang berlaku. It's up to you. Janji tak menyusahkan you all. Okay? Right? Okay, ada soalan lagi? Assignment 2 tu tak perlukan evidence macam gambar atau video kan? Assignment 2 tu kan saya minta you record. So kena ada video. Maksudnya isu. Tak ada, tak perlu. Kalau you nak tambah, you punya masalah dekat belakang pun boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. Lagi saya boleh nampak dengan jelas. Tak perlu edit video dalam you punya laptop, you punya PC and everything. Tak perlu. Saya tak nak susahkan you. You just ambil phone je. Ambil phone, you cakap. Hai doktor, apa khabar ni. Doktor saya ada masalah ni. Cakap macam tu je. YouTuber. Vlog. Tapi jangan upload dalam YouTube. Please. Don't make it public, alright? Okay, don't make it public, okay? Nanti you kena kecam macam-macam, saya pun tak tahu nak kata apa. Mungkin jadi viral ke apa ke. Okay, kalau ada yang bersesuaian, later on kita boleh create video daripada you punya assignment tu. Okay? Jangan make it public dulu, right? Submit dulu. You nak markah kan? Public tak bagi markah kat you kan? Saya bagi markah kan? Buat comel-comel, bagi kat saya. Okay? Right. Okay, if isu saya related dengan sungai, boleh tak rakam keadaan sungai, explain with the voice? Sebab kalau selfie bahaya. Yes. Okay, okay, you boleh record sungai, okay, but dalam selang 2-3 minit ke apa ke, you tukarlah front camera pula. Okay. Saya nak tengok you bercakap juga, tu je. Saya nak tengok you bercakap dan saya nak tengok satu isu kalau boleh. Okay. Okay, thank you. Right, most welcome. Okay, ada soalan lagi? You kreatif kan dengan phone semua ni kan? Tadi phone you ada front dengan back camera kan? Betul tak? Ada yang masalah dengan phone, please PM saya. Okay? Ada yang masalah dengan phone, you bagi tahu saya, kita discuss yang mana bersesuaian, right? Okay. Okay, ada soalan lagi tak? Lama saya tak bercakap lebih daripada 1 jam. Penat. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak tahu. Setakat ni tak ada. Tidak ada doktor. Okay.
Kalau ada soalan, you boleh tanya saya. You boleh tanya dalam group ataupun you boleh private message saya. Alright? Tu semua private. Yes, you punya message semua ni privately pada saya. Nanti you cuba uninstall and then install balik Webex Tengok boleh balik tak? Boleh message kepada semua orang tak? Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa tu saja untuk hari ni. Oh, okay. Sebelum tu, I need you to fill in the exit survey macam saya cakap tadi. Right? Exit survey adalah soalan yang sama je. Soalan sama dengan entry survey. Okay, saya paste balik link tu. Yeah. So, please fill in the form, the Google form sebab saya nak tengok macam mana pemahaman you tentang first topic. Okay. Untuk saya create balik soalan test and soalan final. And I think that is all for today. I hope you enjoy my class. Okay, and see you another next week, right? Okay. So doakan supaya air laut tak berombak sangat untuk saya bawa first year student. Alright, doakan kami selamat ya. So later on nanti kita akan buat training for you all. Alright, okay. So I think that is all for today. Thank you. So jangan lupa untuk fill in the form juga. Right? Okay, thank you. Bye. Bye, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye-bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, thank you. Right, Thank you, Doktor. most welcome. Thank you, Doktor.